Baik, terima kasih Muhammad Syah Musa di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah Allahyarham Tan Sri Muhammad Sunno Marso selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Taman Sempelang Sembulan, Kota Kinabalu pagi tadi. Allahyarham meninggal dunia pada usia 93 tahun akibat sakit tua di rumahnya di Pinampang kira-kira pukul 4 petang semalam. Hadir menyertai solat jenazah di Masjid Negeri Kota Kinabalu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor bersama keluarga Allahyarham dan para pemimpin negeri. Pemergian Allahyarham, pemimpin yang banyak berjasa kepada negeri ini, sangat dirasai mereka yang mengenalinya. Beliau adalah seorang pemimpin pada zamannya dulu telah banyak menyumbang kepada negeri Sabah. Beliau pernah menjadi Speaker Dewan Undangan Negeri dan juga sebagai pembantu menteri serta yang dipertua Majlis Agama Islam Negeri Sabah. Sumbangan beliau kepada negeri dan rakyat begitu besar sekali. Adalah satu kehilangan besar kepada negeri Sabah, khususnya dalam politik negeri Sabah, sebab beliau adalah salah seorang pemimpin awal tahun 80-an dan pernah menjawat beberapa jawatan penting dalam kerajaan negeri, dan sumbangan beliau kepada negeri Sabah pun amat banyak, dan kita kehilangan besarlah kepada seorang tokoh politik. Allahyarham yang disemadikan bersebelahan pusara isterinya Allahyarhamah Puan Sri Norma Abdullah meninggalkan 8 orang anak. 8 daerah di negeri ini diisytihar sebagai kawasan penularan demam babi Afrika ASF. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata ia melibatkan Pitas, Beluran, Kinabatangan, Lahadatu, Kota Marudu, Sandakan, Telupit dan Tongot. Jangkitan virus ASF yang menyerang ternakan babi dan babi hutan itu turut dikesan di Tawau dan Nabawan, namun kedua-duanya belum diisytiharkan sebagai kawasan wabak. Menurut kenyataan Datuk Dr. Jeffrey, setakat 18 April, sejumlah 398 babi telah dilupuskan dan 535 ekor lagi mati disebabkan ASF. Jelas beliau, virus ASF hanya membawa maut kepada babi namun tidak berbahaya kepada manusia. Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sabah telah melaksanakan peraturan baharu untuk melindungi babi komersial, termasuk mendapatkan permit khas bagi membolehkan babi hidupan dan produk berasaskannya dipindahkan dari satu kawasan ke kawasan lain. Gerai menjual daging dijangkiti virus ASF akan ditutup sehari untuk kerja pembersihan, manakala produk berasaskannya hanya akan dijual setelah didapati bebas virus ASF. Penternakan babi yang disyaki menjadi punca jangkitan ASF akan dikarantin sehingga 7 hari bagi tujuan siasatan. Penduduk luar bandar diminta sama-sama menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang sedang kiat dilaksanakan bagi mewujudkan imuniti kelompok. Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Drudih Awah berkata rakyat tidak perlu merasa was-was atau takut dengan vaksin diberikan kerajaan kerana ianya selamat dan terkawal. Datuk Dr. Rudi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Pitas ketika ditemui selepas menerima suntikan dos pertama vaksin Pfizer-BioNTech bagi fasa kedua PICK di Pitas menggesa masyarakat khususnya di daerah berkenaan agar mendaftarkan diri untuk vaksinasi. Saya mengharapkan kepada rakyat yang ada di luar sana, khususnya di daerah Pitas, ayo jangan rasa takut, tampilkan diri mendaftar secara online atau manual. Daftarkan diri anda kerana vaksin ini adalah satu untuk keselamatan kita bersama. Percayalah bahawa vaksin yang dibagi kepada kita adalah untuk keselamatan kita demi menjaga keseluruhan rakyat di kawasan kita. Penduduk yang ditemui yakin dengan usaha kerajaan melaksanakan program vaksinasi. Dan sebenarnya vaksin ini tiada masalah. Kalau ada orang yang mengasih tahu yang ini vaksin ada masalah, kerajaan tidaklah menganjur seperti ini. Saya tiada masalah karena saya ajak kepada semua yang berumur dengan seperti saya 60 lebih tahun ini tiada masalah. Saya tengok inilah cara yang paling mudah untuk kita keluar daripada gejala COVID ini sekarang inilah. Karena ini sudah terbukti kalau kita baca di media 95% mampu untuk memberikan imuniti kepada tubuh badan kita. Saya berani ambil vaksin untuk menyelamatkan diri dan badan kita
keseluruhan masyarakat yang ada ini. Kalau saya secara peribadi memang saya nampak vaksin ini sangat baik dan tidak ada kesan yang memudaratkan. Program vaksinasi di daerah berkenaan menyasarkan 10% daripada jumlah keseluruhan penduduk iaitu 35,000 orang. Sejak Khamis lalu, 650 orang telah menerima dos pertama vaksin bagi fasa kedua PICK. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK menggalakkan pelancong tempatan untuk berkunjung ke pulau-pulau di negeri ini bagi menyaksikan sendiri keunikan dan kepelbagaian hidupan laut yang ada. Menterinya Datuk Seri Haja Nancy Shukri menyarankan demikian ketika program jelajah pulau atau island hopping di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Nancy, pelancong domestik berupaya membantu memain peranan mempromosi keindahan pulau yang ada di negeri ini kepada dunia luar, malah secara tidak langsung mendidik orang ramai menghargai khazanah alam. Ini adalah di antara niche tourism product yang kita harus wawarkan kepada pelancong di luar sana. Sebab ini masa yang mana kita perlu memberi satu pendidikan kepada orang kita sendiri mengenai khazanah dan juga harta yang ada di negara kita melalui pulau-pulau yang ada di Sabah ini. Datuk Seri Nancy ditemui pemberita selepas melawat Pulau Sapi, Manukan dan Pusat Penyelidikan Ekologi Marin di Pulau Gaya Taman Tunku Abdul Rahman. Dalam lawatan itu, Datuk Seri Haja Nancy memaklumkan MOTEK sedia membantu menaik taraf beberapa kemudahan infrastruktur yang diperlukan di Pulau Terbabit bagi memastikan ianya berupaya menarik lebih ramai pengunjung. Usaha itu selaras dengan peranan MOTEK membantu mempromosikan produk-produk pelancongan negara. Baik, sekian paparan dari Sabah petang ini. Saudara, elak tempat sesak dan jaga penjarakan fizikal bersama kekang penularan jangkitan pandemik COVID-19. Baik, kembali semula bersama Muhammad Syah Musa di Angkasa Puri. Silakan, Syah. Terima kasih, Muhammad Dia.